topik you all kan. Apa ni, kenapa kan? Oh, we're on Facebook. Okay. Hai. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Salam Assalamualaikum. Salam Jumaat. Hari ni Salam Ramadan yang Ramadan. keberapa? ke-8. Hari ni Ramadan kita yang ke-8 kan? Yes, correct. Wow, dah ke-8 dah. Sekejap je rasa masa berlalu. Betul. Walaupun kita PKP kan duduk rumah, tapi Betul. kenapa kita tak rasa ya? Kak Ji, Kak Ros pula, Ros dengan Kak Yati. Tak apa, cakap je Kak Ros. Okey. Okey, Kak Ros. Apa kita faham bulan puasa kan? Tapi kita tak rasa kan Kak Yati? Sebab kita Ya, betul. sibuk ber-BE. Kita sibuk Betul, fokus kita tu. fokus. Kita tak ada masa nak rasa down, tak ada rasa kita tak boleh buat kan. In fact kita rasa Tak ada macam masa nak fikir pendek pun. tak ada masa nak fikir benda yang negatif. Perasan tak? Yes, yes. Perasan? Betul. Tak Perasan, sempat. Tak ada masa nak fikir tentang orang. Tak ada masa nak kita hanya we are so focused into ourselves and our mission sahaja. Betul, betul. Memang betul. Ah, Buat Okey. benda bermanfaat sahaja. Betul. Okay, so kenapa Fariha kumpulkan semua wanita yang biasa-biasa, yang pada mulanya biasa-biasa saja, tetapi hari ini telah menjadi wanita yang luar biasa. Okey, sebenarnya Amin. Hebatnya. Ya, amin. hebat. Sebabnya when I first started this business, I started with all of you. You know, because my senior upline is Rose, and then my introducer lah sebenarnya who introduced me, Alora Pants, and brought me into BE semestinya Kak Ji. It started with Kak Ji. So Kak Ji lah orang pertama sekali cerita dekat I pasal Alora Pants, and then later Yeah. I kenal Kak Yati. And then bila I kenal Kak Yati, I kenal pula Rose. And then these are all tiga wanita luar biasa hebat ni, these are all my uplines. And then when I became an ambassador, my first ambassador was my own twin sister, Farhana. So memang I rasa I started in BE dengan inilah 5 orang wanita yang biasa-biasa, tetapi after 17 months semua telah menjadi wanita yang luar biasa. So itu yang amin ya rabbal alamin. Sebab itu there must be a reason, mesti ada sebab kenapa kita ni nak buat BE. Sebab kita daripada background yang biasa. Kita ni semua adalah isteri, kita semua adalah ibu. Dan kita semua ada sebab yang berbeza. 5 wanita daripada 5 latar belakang yang berbeza mempunyai sebab yang berbeza juga kenapa buat BE. So orang yang pertama sekali that I want to know, I want to ask ialah of course daripada my senior upline, daripada Rose. Rose, boleh tak cerita sikit kenapa Rose? Kenapa you nak buat BE ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Sebenarnya BE ni sebenarnya dia sebuah syarikat yang ditubuhkan bukan hanya untuk kita menjalankan perniagaan tau. BE ni sebenarnya lebih kepada sebuah keluarga. Dan BE ni juga sebenarnya adalah gaya hidup kita. Okay, kalau you all perasan kan, apabila kita buat BE ni, kita lebih boleh menjadi seorang ibu, kita juga lebih boleh menjadi seorang isteri, dan kita juga boleh dalam masa yang sama kita boleh membina kerjaya kita di sini. Dan boleh yang paling bagus sekali kita boleh membawa ramai orang untuk bersama-sama dengan kita dan membina kerjaya sama-sama yang mana diorang semua pun masing-masing ada impian masing-masing. Ramai yang dah tak nak bekerja dekat luar sana, menghabiskan masa demi untuk perniagaan orang lain, tapi semua teringin juga, betul tak, nak ada satu perniagaan dalam masa yang sama boleh melakukan gaya hidup yang kita inginkan. Itu adalah BE. Bagi Ros lah sebenarnya, apa yang kita nak sebenarnya kan dalam hidup kita, selain daripada kita seorang pekerja
ataupun seorang peniaga dekat luar sana, seorang usahawan, kita juga nak jadi seorang ibu dan juga seorang isteri yang berjaya. Kan? Itu yang sebenarnya dengan BE kita boleh dapat, insya-Allah. Semua tu kita boleh dapat dekat BE. Betul. Kita boleh dapat work Dan balance kira-kira Ha. dan kiranya Ros bagi myself pendapat myself untuk you yang dapat that kind of awareness kan, realization 10 tahun dahulu, I think you hebat sebab yelah you boleh realize that you tak nak bekerja dengan orang 10 tahun dahulu kan. Ya Allah, bagi saya luar biasa lah, memang sudah luar biasa. Betul. Tahniah Ros. InsyaAllah. Thank you. Betul. You all pun boleh. Amin. Okay, so my second sharer, I nak jemput lah Kak Yati. Please Kak Yati, can you share kenapa Kak Yati you dah ada you punya own sort of comfort zone ke ataupun benda, I mean how to say it? Why you want to do this, because Kak Yati, you are my mother's age. You are my mother's age, Really? Do I look like your mother? No, you don't look like my mother. You don't look like my mother at all. No. You look, that's why I call you Kak Yati. When I first met you, I called you Auntie Yati. I still remember I called you Auntie Yati. And then later bila kita dah, when Macam beli lah Auntie Yati sebab nampak muda sangat. Yeah. And then Auntie. And when I started doing the business, I kata, no, you tak ada gaya auntie langsung. I was so uncomfortable calling you auntie. Because of your semangat you punya spirit. So I terus cakap panggil Kak Yati. Please Kak Yati share, kenapa you buat business ni? Okay, first of all, Assalamualaikum pada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Farhana dan G mungkin tak tahu. Yang tahu hanyalah Ros saja sebagai upline. Sebenarnya bila you cakap keluar dari comfort zone, I'm not in the comfort zone. I seorang ibu tunggal yang kematian suami 8 tahun yang lalu. And since 2001, I memang dah berkecimpung, in fact involved in multi-level. Memang dah involved in multi-level since 2001. And pada masa tu memang I sign up untuk nak dapatkan kesihatan, tapi arwah my husband yang nampak peluang. And we did it. And Alhamdulillah kita berjaya. Tapi after he passed away, I was very down. 2 years I tak buat apa-apa. And bila kita 2 years, bila kita tak buat apa-apa dalam kemurungan, bukan malas tapi dalam kemurungan, kita punya ekonomi akan menjadi teruk. So at that time when I sedar that my saving is becoming sikit keciput like that, and at that time my youngest son was I think nak masuk lepas form 5 kan. So at that time dia nak masuk for higher studies and I need money. But pada masa tu I don't have any kata duit simpanan yang besar untuk nak menanggung dia. So what I did is I can't go back to my old multi-level company because I dah tak berapa happy with it, and I pun dah tinggal lama and they changed a lot of things. So I tak berminat. So to survive, the word is to survive. To survive, I usaha cari sesuatu untuk nak menampung my son, diri I, my mother. Alright. So what happened is I dapat bertemu dengan kumpulan mengaji orang Minang. Jadi orang Minang ni invite I. Dia kata Kak Yati, dia kata masuk dalam satu grup, dipanggil itu Amanah Ikhtiar Malaysia. Amanah Ikhtiar Malaysia ni adalah satu badan menolong ibu-ibu tunggal, menolong orang-orang yang tak ada pendapatan tinggi yang nak mula berniaga. So you just imagine at that time, antara I dengan yang kumpulan-kumpulan mengaji ni, kalau nak ikutkan daripada social status, memang jauh sekali. Because I was a manager last time dalam Telekom Malaysia.
So when I was in that multi-level, I was fine, I was doing fine. I sampai dapat 9 imbuhan, okay fine. So but kerana kita dah tak ada income, kita dah tak ada orang kata harapan. It was bleak. So I rendahkan diri campur dengan orang Minang ni yang telah menolong I untuk masuk ke grup ni. So I masuk grup ni dan buat pinjaman, buat pinjaman yang paling rendah 3,000 untuk I buat sesuatu. Because at that time I do not know where to find peluang. So I love decorating. I am very good in florist decoration, florist arrangement. So I ambil duit tu, I buat business kubah bunga untuk bulan raya, untuk antaran, So adalah tapi not much. And every week I have to pay $78. Itu kita punya yuran. Tiap-tiap minggu I kena bayar. Tetapi bagi I it's berat because macam yang peniaga-peniaga tu diorang pasar malam, diorang memang ada duit. So after that I tried and then I cari and then I found another direct selling I don't want to mention, and I was doing that for I think about 3 months. Dalam 3 bulan I buat, I found out about the marketing plan which is I was not happy. Tapi Tuhan tu sangat-sangat bermurah dengan I, rahmat dia sebab I doa, ya Allah Tuhanku, tolonglah aku, anak aku nak sekolah, nak pergi daripada Unicel dia masuk, lepas tu nak masuk University, masa tu UM, kita tak tahu macam mana nak minta tolong. Kita tak boleh minta tolong pada adik-beradik kita, keluarga kita. Pada masa itulah Allah temukan I dengan Rose di mana diberikan ujian sakit lutut. Dan pada masa itu RCCA Rose ada call I, jumpa I untuk datang ke BE International kat Glenmarie. Pada masa itu is Chinese New Year. I do not know. Sebenarnya nak cerita kelakar tau. I pernah call Rose dulu to sponsor in that direct selling. So Rose dengan Saiful datang jumpa I ni. Rose punya mute. So and then I jumpa lah Rose diam saja dengar. Okay, fine lah. So okay. Jadi macam mana bila layan je. Layan saja kan bila Rose dah dapat konteks semua, everything semua. Jadi agaknya Rose pun I rasa Rose pun doa untuk I. Kalau Rose tak doa untuk I rasa hati I tak terbuka. So and then macam mana bila I dah sakit tu, Rose panggil I ke sana. Dia kata BE, I pun tak tahu BE. Then when I went there, bila dah habis makan-makan naik ke atas, I saw Rose. Then I saw someone iaitu kita punya founder Miss Karen Leong. I jumpa founder Miss Karen Leong because bila I jumpa founder Miss Karen Leong, pada masa tu I break down because she is my senior upline dalam syarikat lama. When I saw her, I was so happy because I kata, ya Allah, if I see Miss Karen Leong, this is a good company. So Alhamdulillah. pada masa tu kan hari Chinese New Year tau. Rose was there, Chinese New Year dengan happy, but I was crying like nobody's business. Menangis merung-merung. I think my husband pass away pun I tak macam tu tau. Perasaan I rasa, ya Allah Tuhanku, macam satu harapan tau. So I sangat-sangat lega, and then after that I sign up. So I buat BE ni first of all is I memang nak mencari sesuatu, sinar harapan baru untuk bermula hidup baru yang lebih baik. Because I was never in the comfort zone before this. I was struggling like nobody's business. I was so in hardship, sangat susah. Jadi I mencari sesuatu nak berubah nasib. Jadi bila Rose temukan I dengan BE International, I nampak muka-muka yang I memang tahu diorang punya kehebatan. Kita punya Miss Karen Leong, of course Rose, because before this Rose, I kenal Rose pada syarikat yang lama ni, sangat-sangat hebat.
and always doa, ya Allah Tuhanku, I naklah dapat upline yang sebangsa dengan aku. That kind of, I pernah doa and all that. And then when bila Rose dah introduce I Alora Connection, I pakai dengan taat, ikut saja apa yang Rose cakap. Dan Rose dah nampak memang I betul-betul rebut peluang ni. I tak ditapis-tapis, betul-betul. Dan Rose bawa I first meeting. Masa tu I dengan Rose terkonteng-konteng 2 orang tau. I came to BE with no downline yang lama follow me. Di KL kami berdua je. Di KL kami berdua saja. Tapi Rose banyak memberi semangat, and then after that ajak datang meeting for the first time. So the first time datang meeting, masa itulah I nampak lagi hati I lagi meloncat-loncat, lagi seronok bila I nampak RCC Suriani dengan Nurizan. Because when I saw them, I tak tahu nak cakap apa. I kata, ya Allah Tuhanku, memang I betul dalam company ni, I nak buat. And then lepas tu bila dah habis meeting, I cepat-cepat jumpa Su, I jumpa Zihan, cakap old times. Lepas tu Zihan kata, Yati, dia kata, you must scrap this PE business. Do you know that the DKL tak ada lagi pasaran Melayu? It's just you and Rose saja. Because when we went for that meeting also, it was in Mandarin. But to me, it doesn't matter. Because to me, knowledge is power regardless whatsoever. Yang penting kita nak belajar. So, jadi bila dah nampak orang-orang yang macam ni, memang I rasa it's a blessing in disguise. Dan pada situ, Rose bimbing I. Because after so many years, bila kita hilang keyakinan diri, macam kita blank tau. All over again, I blank. I jadi macam orang baru. Definitely I zero rise lah. Tapi kita dah hilang kehebatan kita yang dulu-dulu tu. And always Rose kata, don't think of your glory behind or past glory. You start from the bottom. So I start from the bottom macam orang baru. Rose didik I macam orang baru. Okay, what to do. So daripada situ senaraikan nama and I sponsor seorang yang I kenal daripada yang direct selling yang I join tu. Di situlah bermula lahirnya my generasi, iaitu G ke bawah. G ke bawah. Tapi Kak Yati sebenarnya hebat tau. Bulan pertama Sapphire, bulan kedua terus RCA. Ya ke? I tak ingat Rose. I ingat, upline mesti ingat. Lepas tu kan capai Melbourne, capai pula pergi ke Dubai. Lepas tu ni akan pergi ke Osaka sama-sama. Sebenarnya dekat BE ni siapa yang nak je. Ya, Yang betul. penting nak zero rise. Tahniah kepada Kak Yati sebab Kak Yati sanggup untuk zero risekan diri Kak Yati. Sebenarnya Kak Yati sebelum ni di syarikat yang lama adalah seorang leader yang hebat juga tau. Tapi dia nak zero rise diri dia. Dia tak bawa beban tu datang ke sini. Tu yang dia hebatnya. Ya. Hebat Kak Yati. Tahniah. Dan lagi satu, I nak tambahkan macam because bila usia yang macam I nak tambah sikit, bila kita dah berusia macam ni kan, kita memang tak ada pencen, that kind of thing kan. Jadi kita kalau boleh kita tak nak susahkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita macam dulu masa mula kita bekerja dulu, betul tak kawan-kawan semua kan? They are just like you all, baru bermula. So I do not want to disturb them. That's why I need to have my own income. Jadi bila kita ada income kita sendiri, maka keuangan tu kita boleh bebas untuk nak hulur kepada siapa, mak kita. Betul tak? Kemudian tu kita berhulurkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang susah dan sesiapa saja. Ya, And betul. from there, Saya setuju. betul. Daripada situ, I di Kajang, HQ kita di Glenmarie. You know, I do not know how to drive even though I have a license. But then because of what I nampak BE ni sebagai satu macam mana kita cakap ya, macam Satu kapal besar lah. kapal besar, satu macam matahari yang bersinar tau. Oh. Dia bagi harapan macam tu. Yes, it's bagi harapan pada I. So I say New it doesn't matter. New home. New hope, it's new hope. Yes, correct. Satu sinar harapan yang baru tau. Yang I dulu dah tenggelam, terlemas tau. So maknanya if you are in Glenmarie, in Kajang, tak apa. I
pergi belajar naik MRT, belajar naik ni, belajar komuter ni, just to learn to lead back, just to get back my confidence level. First is for myself, confidence level. Kemudian tu pakai produk. Lepas tu bila Rose dah tunjukkan network building, macam mana I nak build network. So I zero rise, maknanya I memang orang kata, Rose kata lah, I memang ikut bodoh-bodoh punya. Memang ikut bodoh-bodoh. I don't care lah orang nak ketawakan ke, orang nak kata apa ke. It doesn't matter. Because Fokus impian kita. yes, Itu yang my mustahak. impian. Because I cakap dengan Rose tadi, hari awal dulu is because I buat ni because of my anak-anak. Yes. Persoalan anak-anak I. Lepas tu nak hantar mak pergi Hajj diri kita juga kan. So hutang pula, hutang banyak you. Bila I dalam keadaan susah, I nak cakap dengan you kan, hutang memang keliling pinggang. Dulu masa kita mewah, I tak tahu orang kata orang yang ada hutang tak boleh tidur malam. I tak pernah merasai tau. Tapi apabila I dalam keadaan susah 3 tahun yang lepas, memang I tak boleh tidur, you know. I cannot sleep. Aku fikirkan macam mana nak bayar hutang. Kita pinjam duit orang, kita korek-korek lubang, kita timbus. Is that the correct word? Kita korek-korek lubang. So BE International Izin Allah memang beri I satu harapan baru di mana I glad betul-betul untuk mencapai impian I yang sangat very big lah. Masih ada lagi banyak yang belum dicapai. InsyaAllah. Mesti boleh. Hebat Kak Edi, ya Allah. Kak Yati boleh. So Yes, much. teruskan. Yeah, Amin. all of us, we were glued, you know, tak berani gerak pun nak dengar cerita Kak Yati. Masya Allah, thank you so much for sharing. Amazing. From the bottom of your heart, we can really feel your story. Hebat, Okay. alhamdulillah. Yeah. So the next person, I would like to ask Kak Ji, because Kak Ji yang introduce dekat I pasal Alora Pants. Kak Ji, can you please share a little bit kenapa you buat BE ni? Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam 8 Ramadan 1441 Hijrah. Dan selamat Hari Pekerja hari ni, hari 1 Mei kan? So siapa-siapa yang bekerja kita pun bekerja juga. Kita punya. Yes, kita cerita the whole year sebab kita buat kerja kita kan. Yes. So yang kat luar tu selamatlah, selamat Hari Pekerja. Okey, macam mana I boleh start dengan BE ni? Mula-mula sebab I try produk. Sebab macam some of you dah tahu I ada slip disc kan. So I try produk, masa tu I ingat lagi I pergi dekat HQ BE dekat Glamory, masa tu Rose. Rose yang tolong sign up. Tolong orderkan semua tu lah, masa tu ambil pen. So tapi masa tu pens tak dapat lagi. Pens memang tak dapat lagi. Masa tu kita ada krisis kan, Rose, ada stok lah, sebab it was so good. iPhone. Lepas tu ada lagi satu, ada typhoon dekat Japan masa tu. Correct. So dia tak boleh hantar ke Malaysia cepat kan. So I have to wait about 1.5 months kot, tak silap baru dapat. Tapi yang kelakarnya, yang nak jadi ceritanya, kan kita ada filing tu kan. So masa tu I tak pakai lagi. So I jumpa dengan my friend orang. My friend jumpa orang, I tunjuk buku je. I tak buat filing pun sebab I tak ada tip buat filing lagi masa sebab I baru sign up. Yalah. So I tunjuk je. Lepas tu I jumpa my friend tengok. Ji, I pun nak, dia kata. I cakap, biar betul. I cakap, I tak pakai lagi masa tu. Sebab I tak tahu nak cerita apa pun pasal Alora Pants ni. Except yang I tahu it's good for blood circulation tu je lah. So, 2 orang, amazing, 2 orang sign up. So, okay lah, I cakap, Rose, okay ada orang nak sign up. I cakap, baguslah. Lepas tu, so kita sign up. So, kita tunggulah dengan sabarnya. 1.5 bulan kena tunggu. So, okay, bila dah dapat, I pakai sebab I ada slip disc, I tak boleh nak aktif. Sebab I ni jenis yang suka macam aktif lah, bersukan, you know, macam tu. And then I suka kesihatan. Jadinya, so I try this one. Sebab before this, I kena pergi buat fisio, I kena ambil painkiller, I kena kena jaga pergerakan kan, tak boleh nak lasak sangat. So bila dah pakai ni, 2 minggu I pakai, alhamdulillah. Memang sangat-sangat berkurang. Sangat-sangat kurang sakit tu, I dah boleh gerak. Taklah macam 100% macam sebelumnya. But then
I boleh bergerak. Memang syukur Ada alhamdulillah. Memang improvement lah. yes, banyak sangat improvement. Memang nampaklah improvementnya. So bila kita dah dapat improvement macam tu, so kita seronok lah kan. So bila kita seronok, kita start sharing dengan kawan-kawan kita yang kita tahu ada masalah lebih kurang sama macam kita. So bila dah share, macam orang cakap sharing is caring. So I pegang yang tu lah, sharing is caring. So I just share with friends. Lepas tu yang the best part is bila dapat feedback daripada diorang. Yes. Bila dapat feedback daripada diorang tu, ya rasa macam masya-Allah, macam ya tak percaya kan. Tak boleh beli perasaan tu. Tak boleh beli. Tak boleh. Yes. Undescribable perasaan tu bila orang bagi WhatsApp kata, "Ji, aku dah boleh solat berdiri betul. Ji, kaki aku dah tak sakit. Ji, kaki aku dah tak kebas-kebas. Ji, pinggang aku dah tak sakit. Aku dah boleh berdiri lama. Aku dah boleh buat tu, buat ni." Best. So, you know. Best kan perasaan tu kan? Ya, sangat-sangat. Yang tu je yang I pegang. Macam, you know, perasaan tu. Perasaan seronok tu bila dapat tolong orang. So, itulah I start sharing yang itulah. Bila dah sharing orang macam tu, so I duk fikir, I duk share dengan kawan I je kan. So apa kata share dengan orang, sebab I ni I tak ada kebolehan, tak ada specialty pun nak buat apa-apa untuk nak tolong orang lain. And then I bukannya berharta pun nak tolong orang lain juga. So sebab I ni jenis yang bukannya jenis banyak cakap, jenis yang tak banyak cakap. Jadinya I tak ada specialty nak tolong orang macam mana. So I rasa dengan cara ni je I boleh tolong orang, untuk orang dapatkan sihat balik, orang dapatkan improve balik dia punya kehidupan. Tak kira lah sama ada nak improve dia punya kesihatan ataupun ada orang yang nak improve dia punya kedudukan ekonomi. So you have to, kan? So I rasa tu je yang I boleh tolong orang. So that's why I keep on sharing. Orang nak, korang tak nak, tak apalah, tak kisahlah. Siapa yang nak ambil, kan? So I pegang yang tu je lah. So sebab I rasa dengan keadaan I sekarang ni, I boleh tolong orang dalam cara macam tu. Itu yang I seronok buat BE tu. Satu lagi, orang-orang di dalam ni memang sangat awesome, memang sangat positif semuanya, memang sangat support each other. Tak ada punya kata yang tak ikut. Budaya dia kan Kak Ji? Yes. And then sampailah I jumpa Fareha. Bukan I jumpa, I dah lama dah jumpa dia. Dah lama dah kenal dia. You send WhatsApp ke apa Kak Ji? Apa dia? You send WhatsApp ke apa Kak Fareha? Ya, I hantar broadcast WhatsApp. Terus kata buatlah list nama, terus kata buatlah list nama, buatlah broadcast WhatsApp, broadcasting. So I hantar. Ada je yang reject, ada kata Ji boleh tak you stop. Ada, tapi tak ramai pun. Ada 2-3 orang macam tu je yang seingat I. Betul Friend ni punyalah baik kawan-kawan I ni. Ada seorang dua je. Itu pun dia alasan dia telefon hang lah, dia kata macam tu lah. Dia ambil hati kan. Tapi tak apa. So satu hari Fareha WhatsApp ke Fareha call kot. No, I ingat lagi the day you cerita dekat I pasal Alora Pants, I went to your house nak ambil barang. Dekat bawah. Yes. Masa dekat kereta. And then you Kak Farha, you pernah tak dengar ni? Alora Pants with... I bagi tahu you okay. Gelak-gelak masa tu kat bawah tu. Kiranya Ji buat sebut Alora pun tak betul. Dia nak sebut Alora Pants with Kodenshi, dia tak boleh cakap. Kodenshi tu kan macam pelik sangat nama tu kan. First time dengar nama Alora with Kodenshi. So, betul lah Ji, orang katakan dalam BE kita cakap buka mulut buka kedai lah. Ini ada punya itu. Yelah macam tu. Betul. Sebab kalau kita tak share, orang tak tahu kan kita buat apa. Yeah, alright. Mana tahu orang tu perlu. Lepas tu, itulah cerita masa tu. Lepas tu Fareha pun macam dengar-dengar macam tu je lah kan. Sebab masa tu dia tak berkeperluan. Tapi itulah that's the thing. You cerita kat orang, kemungkinan orang tu memang dia tak perlu. Memang dia sihat walafiat, memang dia masa dah... itu. Masa tu je tak perlu. Yes. Betul Farhana, sebab dia tak tahu kan pasal tu. So masa tu dia tak perlukan kesihatan sebab dia sihat. Masa tu dia tak perlukan duit, mungkin sebab dia dah memang dah selesa, dah okey dia punya kedudukan kewangan. Betul. Bila
dua reason ni, satu kewangan, satu kesihatan ni struck dekat orang belakang dia, ataupun mungkin bukan dia, mungkin orang belakang dia, mak dia ke, adik dia ke, kakak dia ke, ayah correct. dia ke. So you never know, kawan-kawan dia ke, saudara mara dia kan. So itu yang rezeki datang daripada situlah. Apa yang berlaku kat saya, macam tu lah. Kan bukan orang depan tu, orang belakang dia. Ya. So jangan just pilih keep on orang. sharing. Yes. Jangan Sharing pilih-pilih. je. Share. Jangan Jangan pilih orang. dengan jangan putus asa kalau orang tu reject kita. Betul. Di belakang Tapi dia kan Kak mungkin Yati, ada. sejak mula-mula dulu saya macam frust juga bila bila orang tak nak, sebab kita first time kan buat benda macam ni. So frust juga, tapi bila lama-lama tu fikir-fikir balik, tu dah cakap, I was surrounded by very positive people. So they keep encouraging me. So I cakap betul lah ada orang cakap, kita tak rugi apa pun. Kan kita share. Apalah. You frust Kak Ji bukan sebab you tak dapat sale kan. Kak Ji frust sebab Kak Ji rasa orang tu tak dapat rugi, dia tak tahu pasal dia tak try pants ni, rugi sangat. Ya, memang betul. So kalau ikutkan sebenarnya kita tak rugi apa. Diorang je yang sebenarnya belum, diorang lah yang masih rugi sebab tak dapat terbuka hati untuk rasa manfaat dia tu. Kan? Niat kita nak suruh dia rasa, nak suruh dia pakai. Kita nak share kan sebab kita dah tahu macam mana. Betul. Nak ajak dia berkejaya bersama-sama dengan kita kan. So itulah ceritanya. Lepas ni Farehah lah pula boleh teruskan cerita I. So daripada Kak Ji kan. So masa when Kak Ji told me about, she shared with me about Laura Pants. Bukan, I did not reject Kak Ji. Tapi betul Kak Ji, masa tu I tak ada keperluan. Dia tak ada keperluan, sebab tu dia tak kisah. Lepas tu Kak Ji did mention it's good for your mother because your mother ada sakit lutut and your mother ada slip disc. Memang Kak Ji, I dengan Kak Ji dah kenal dah 2-3 tahun before that. Prior to that. Kak Ji tahu my mother macam mana naik ambulance apa semua masa dia pergi tempat Farhana dekat Perth. My mother masuk hospital sampai kena ambulance. Kak Ji knows everything. Tapi masa tu my mother tak sakit. So itu I rasa macam tak ada keperluan. And then after 2 months bila I dah bercakap dengan Kak Ji tu, my mother kena slip disc. So bila my mother kena slip disc, itulah baru ada keperluan untuk cepat-cepat I cakap Kak Ji. Because masa tu I've been getting Kak Ji punya WhatsApp broadcast. So masa my mother kena je tu, and then I tanya, Mama ni nak pergi hospital ke tak? Dia kata dia tak nak, dia nak makan kat rumah, makan ubat kat rumah je. Self-medication. So okay, why don't we do something different this time? Kita try Alora Pants. Itulah macam-macam mula. And then bila I saw huge improvement in my mother in just 4 days pakai Alora Pants versus dengan 20 tahun my mother Merana sakit tu kan? So itu yang I jadi 20 macam 20 tahun? Wow. Ya. Ya, lama Kak Yati. Sorry. I kena pun dah lama slip disc. Your mother, that means depends on medication lah. Painkiller. and then she will try all sorts of therapy lah. She goes for chiropractor. Dia pergi name it lah, apa saja, apa lagi dia pergi bekam lah, physiotherapy, from one treatment to another treatment, tak habis-habis. Tu duit semua banyak habis ke situ. Yelah, kalau dikira-kira boleh jadi macam gunung lah duit kan. Banyak habis. Betul. Habis. After one treatment kadang-kadang it got worse. Kadang-kadang it got worse. So my mother memang nak cuba macam-macam. Tapi yang kenapa I kuat nak guna Alora Pants ni, because it's just a pants. So kita tahu dia tak invasive. And then when I started sharing bila dah jumpa Rose, tahu pasal marketing plan. So I dah tahu bila I nak share, I ada objektif. I ada mission. Berapa banyak I patut achieve untuk nak achieve ambassador tu lah. So when I did that in my first month, I started to earn income. So with my background, I ni dah 10 tahun tak bekerja. Maksudnya dah 10 tahun tak ada income sendiri. I buatlah macam-macam dekat rumah. All this, all small businesses. Tapi untung yang I dapat tu selalunya I kena hati-hatilah with duit yang I dapat tu, because I thought I kena pusing balik, kena rolling. Modal I kena rolling.
Jadi I hanya boleh guna kalau duit tu hanya I berani guna untuk nak bawa anak I pergi makan KFC, anak-anak I nak makan pizza, itu je I berani. Lepas tu after that semua duit rolling balik. Jadi duit tak pernah nampak, tak pernah merasa. But first Ya, month, ya. Farha selalu buat business kecil-kecilan, because dia kat rumah kan. Ya, I remember. Ya. penat dia lebih sangat. Tapi duit dia Tak nampak kan? tak nampak, tak merasa. Sebab kita dapat habis, dapat habis. Kiranya tak berbaloi dengan usaha yang you lakukan lah. Penat sangat. And then buat BE the first month, dah lah tak ada modal. And then dapat, ya Allah, macam bekerja dekat office. Bekerja full time kan? Ya. Dekat office. Itu I rasa, wow, I dapat duit dalam tangan. Jadi I rasa macam mana? I rasa macam ada kuasa, ada I feel like I can do You feel empowered again. Exactly. I feel empowered. Sebabnya Kerana dirimu begitu berharga. betul. Duit Kita semua berharga. Duit bukan segala-galanya, tapi Betul. semua benda perlukan duit. Ya, betul. Correct. Betul. I kalau pasal cakap duit tu memang betul lah. Kan? Jadi I rasa macam I tak perlu tunggu my husband, kan sebab kadang-kadang I kesian dekat my husband because I tahu my husband kerja macam mana. And so I always put myself last. Tak sampai hati nak minta kan dekat husband. Dia bagi tu je lah, kita ambil je lah apa yang dia bagi. My husband bagi, I tahu I cukupkan itu aja. I pusing-pusing. Kalau I tak dapat, tak apa. So bila I ada duit dalam tangan, I rasa wow, I rasa macam I berguna, I rasa empowered, I rasa macam yes, I got back the old me, Yep. So and yang bukanlah I nak buat benda sangat hebat pun tak, tapi I rasa with money tu I can make a difference in my children's life. And I boleh berbakti balik pada my mother. Correct. Sebabnya dengan my mother sebelum ni, I berkira-kira lah sebab apa yang my husband bagi tu cukup untuk duit belanja rumah, duit fees anak-anak, duit cukup untuk petrol. Jadi I pusing-pusing nak bagi apa untuk my mother. Tapi sekarang ni bila I nak bagi my mother, I tak perlu bagi from the budget yang my husband give me. Ya, kita ada duit dalam tangan kita sendiri. Macam Kak Yati cakap tadi lah, when you own your own income, everything is possible lah. Itu je. Betul sangat. Salah satu sebab yang keep me going and going because I rasa macam after so long I rasa diri I berguna kembali. Betul. Itulah satu one reason yang buat I go forward. Bukannya tapi dah jadi tabiat 10 tahun I memang bukanlah jenis orang yang bermewah-mewah sebab kita dah biasa hidup dalam budget. Kesederhanaan. Kita tahu, kita ukur baju pada badan sendiri. Ya, correct. Sekarang dah 17 bulan buat BE walaupun income dia berpuluh kali ganda, tapi I still live macam mana ukur pada badan diri, ukur baju pada badan diri sendiri sebab kita hanya perlu katil nak tidur, cukuplah satu rumah nak tinggal, nak berteduh, makan pun apa yang kita suka makan itu je, tak adalah bermewah. Kereta asalkan dapat bergerak sampai selamat, syukur alhamdulillah. Itu aja. Rose, are you saying something? Rose, tak dengar lah Rose. Tak dengar Rose. Rose Dia pergi, dia mute kan. I mute. Sorry. Okay, I nak tanya you. Kenapa you, kan you cakap you dah cukup, semua income dah besar. Tapi sekarang I nampak, you lebih rajin daripada awal dulu. Why? Sebab sekarang I lebih rajin sebab I ada kewajipan pada rangkaian I. Tanggungjawab. Sebab untuk I jadi berjaya, bukan I perlu jayakan diri I seorang. I perlu menjayakan ramai orang dekat bawah rangkaian I. Itu baru I percaya. So itu I dah ambil sebagai tanggungjawab lah. I take ownership, I take leadership. Betul. Yep. Okay. So enough about me. Farhana, silakan.
Thank you, Ros. Okay. Yes. Tahniah Fariha, you deserve it. Because sebagai seorang kakak kan, saya nampak memang adik saya banyak berubah. Dia dari 10 tahun yang orang biasa-biasa saja, suri rumah biasa, tapi sekarang dia adalah seorang leader yang sangat hebat. Dia yang kat BE. hebat. Ya, betul. Tahniah. Dan dia sebenarnya adik kepada saya, but memang saya belajar banyak daripada dia. Kalau bukanlah kerana dia tidak berputus asa dengan kakak dia kan. Betul. Kak Yati, I cannot imagine kan. I ketawa sebab I tahulah kan Fa, you know, you punya style, gaya, I boleh imagine. imagine. Wow. I can't imagine, nampak. Kan, so you all can see how I memang despise lah, orang kata tak suka, because dulu pernah buat mungkin tak buat serius ataupun buat selama 1 tahun tapi tak nampak apa-apa. Sebab dia punya dulu. Kan, ya betul. Tapi tak nampak apa-apa. I think because dia punya sistem dia and then marketing plan dia pun you rasa a bit difficult lah. Okay, so 1 tahun and then lepas tu I quit. So dulu bila nampak RM30 masuk dalam account, rasa macam wow, hebatnya. Dulu masa MLM lama tu kan. Sekarang first month dah dapat beribu-ribu. Tu yang rasa macam Masya Allah, ni tak boleh lepaskan BE ni. Ini bukan calang-calang, bukan company biasa-biasa. So daripada situlah memang kita nampak peluang, sebab I memang sudah tak nak bekerja dengan orang. Memang tak nak dah. Sejak I balik daripada Australia tu, I nekat. I tak nak I mahu menghabiskan masa dengan anak-anak. Sebab bila kita sudah tahu macam mana stres dia, 15 tahun I bekerja, I sudah rasa cukup. You know, I nak masuk satu fasa yang di mana I nak tak nak stres. Okay, tapi nak duit. Macam mana tu? Kan? So I end up doing BE because masa tu memang keadaan terdesak. Bila I cakap dengan Farha, dia kata Farha was telling me this is good. I kata okay, alright, I give it a try. Dengan cita-cita hanya nak buat 1,000 je. Sebab masa tu I rasa 1,000 dah sangat mewah from MLM kan. Tapi I dapat berkali-kali ganda daripada tu. Itu I rasa wow, ini I tak boleh lepaskanlah peluang ni. Sebab dari segi banyak yang tak tahu, ialah baru belum 1 bulan pun dah dapat income yang banyak. So I terdetik. Kalau I buat betul-betul, maknanya I belajar. Kan? I belajar, I buat betul-betul, maknanya I boleh nampak income tu. Dan bila I tengok Fariha sendiri sebagai adik I, dia memang dia dapat that growth of income kan. So I memang yakin, memang tak ada buang masa lah. I tak ada lagi macam ya ke ataupun ada doubts lagi. I dah tak ada. Bulan pertama tu je I nampak je, I terus kosongkan minda I ikut je. I cakap Rose buat apa? Rose kata okay Farhana, FB live. For the fact that I ni memang orang yang very private person, I hentam saja. Sebelum Facebook live kena kuasa kan? Betul, kena guasa kat sini kan. Rose pun tahu macam mana I stress ni at that time. Bayangkan upline I guasa I dekat sini. Because masa tu memang I was under pressure. Masa tu Rose tahu kan I really need the money. So dan I berjaya. I just fell in love lah dengan everything about BE. Alhamdulillah. And I never look back. Ya Allah, and Kak Ji dan semua upline I cannot thank all of you enough kan, because I'm your downline kan. I nak sebut dalam keadaan kita bulan puasa, dalam kita PKP, kita baru habis kita punya April, I cannot thank Allah enough untuk rezeki di BE ni. I tak dapat bayangkan, sebab walaupun kita dalam keadaan lockdown, kita still boleh dapat income yang luar biasa hebat. So terima kasih, founders kita hebat, syarikat kita hebat, produk kita hebat, upline I hebat, sentiasa membimbing dan sentiasa bersama-sama dengan myself. So thank you so much. I love you all.
200%. Tu During MCO, Fahana adalah kita punya MCO Star. superstar. Farha. Oh, ya Allah, Masya Allah. Siapa Farha sangka share ya? sikit Farha. Siapa sangka? Siapa sangka kan? Siapa Betul. sangka ya? Tapi Fah, you deserve it lah, Fah. You really deserve it because I remember sedikit cerita tentang masa mula Fareha adalah dia cerita dengan kami sebagai ibu-ibu dia kan, dia ada kakak dia kan tak nampak lagi macam mana, that kind of thing semua lah kan. Jadi selepas you nampak video your ex-boss kan, Yep. dekat kan, when you saw him, so you dah terbuka. Correct. Kemudian tu bila you dah nampak dan bila you ikut cakap upline Rose kata buat live, I remember you punya live socks. I think was it socks? Yes. dia buat pasal socks. Dia pakai socks. Dia demonstrate pakai socks. Correct. Ada Macam tu demonstrate je. socks. Yes, boleh cerita, boleh cerita tak? Dengan Masa terbalik-terbalik mula you buat mula-mula tu kan. live tu. Ya Kamera. Allah. Ya, dengan kamera I terbalik, dengan kamera I tu yang kabur-kabur tu. Yes. I tak tahu apa nak buat, orang baru kan. I cakap okey lah, I hentam cakap okey, pakai socks je. I cakap je macam mana pakai socks. I just buat. So that shows that I masa tu I dah memang percaya dekat BE. Yeah, I yakin because I got myself Hmm. better kan. yeah. I punya health pun better. So I dah yakin. It's just that I nak belajar je. So I ikut sistem saja. Wonderful. Siapa tak buat rugilah. I rasa Ya, sangat-sangat betul rugi. lah. Memanglah you ni memang memang orang kata satu sampel yang ikut cakap upline kan, and then bila dah nampak peluang, fokus, memang tak pandang belakang. Apa saja arus semasa you buat. Yeah. Buat. I Dan buat. macam dalam MCO ni kan, you dah melahirkan orang kata mind blowing lah, actually it's mind blowing lah. Bulan ni. Siapa sangka Ni punya kan, achievement. bulan ni Farha really cerita mind sikit blowing. Farha. Tapi I rasa you deserve it again. You deserve. Oh my God. Thank you so Yeah. much. Masya Allah. Thank you so much. Betul tak Fareha? Okay. Fareha betul tak? Ya, Kak Yati, betul sangat. She in her network she produced one Sapphire ambassador, one Ruby Council ambassador, RCA, SB4 SB4, and then one Emerald ambassador. 3 new ambassadors in her network, and then in her network during MCO ni satu orang completed Turkey. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, tak tahu macam mana I boleh buat macam tu. Honestly, I just ikut sistem je. Bukan I hebat, nah. I ikut sistem. SB4 I nak tanya you Fa. Dalam you punya network kan, ada dua age kan? Ada dua age kan? Satu young generation, satu Yes. my generation. Boleh tak you Correct. beritahu kita orang macam mana contohnya macam Kak Syukria completed her Turkey kan? Yep. Jadi and Yes. then you have your auntie June Correct. dan Zaima, they are all at my age. Of course younger. Macam mana diri you sendiri tu you boleh program lah. Ini orang muda. Ini macam ni. How you burn them? Sebenarnya kan saya tak banyak berubah. I realise that my network ni, walaupun that kind of age group, I can still be myself. Okay. And sebenarnya mereka adalah orang yang sanggup mengosongkan minda. Okay. Walaupun mereka lebih berumur kan, tapi sebab mereka mahu dan mereka tahu apa yang saya cakap pun bukan yang saya cakap buat-buat. Saya cakap benda yang betul. Apa saya cakap dengan mereka, saya cakap benda yang sama kan. So dia very transparent. So dia willing to listen. So kita pun cakap, because kat sini BE ajar kita bukan bos kan. Kita bukan bos, kita bukan arahkan orang tau. Kita hanya buka minda, tanya dia apa dia nak kan. So how bad dia perlukan peluang di BE. Jadi sebenarnya mereka bertindak sendiri. Kita hanya membantu mereka saja. Guide Dari lah, segi guide. Tapi actually sama saja. So pucuk pangkalnya they want, and lepas tu mereka sanggup mengosongkan minda, zero rise. That's all. And then they fly. Yes. Betul. Hebat sangat. Okay.
So terima kasih banyak-banyak to to Rose, to Kak Yati, to Kak Ji and to Farhana. Oh, no problem. Walaupun kita dah lama PKP tapi I tak pernah rasa jauh daripada you all. I rasa lah Yeah. Every day kot. every day. Every day. Every day together. And I Hebat. enjoy the times with you all offline and also online. I am so Yes. blessed. Alhamdulillah. Likewise. We have fun. Tahniah semua, tahniah. Yes, hebat. Tahniah semua. Teruskan. Tanya. Yes, we will. Teruskan. So selamat berbuka puasa, selamat Okay. bertarawih later tonight, and we will see each other tomorrow in our next Zoom party. Yes, Okay. betul. Okay, insyaAllah. Okay. Alright, see you ladies. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.